Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 4 Mutiara dan 4 Nilam. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat. Khabar baik cikgu. Baik, alhamdulillah. Semua ni dah sarapan? Belum. Alang-alang nak Ke, lunch, ke cikgu. masuk kelas dengan perut yang kosong? Sarapan tu sangat penting sarapan tu sangat penting. Dulu pernah keluar soalan peperiksaan SPM karangan kepentingan sarapan pagi. Ada pelajar tu dia memang tak ambil sarapan, jadi dia tak tahu apa kepentingan sarapan. Apa contoh kepentingan sarapan pagi? Siapa tahu? Boleh bagi cikgu isi apa kepentingan sarapan pagi kepada para pelajar. Memberikan tenaga. Memberi tenaga. Okey, pertama memberikan tenaga, lagi Mengelakkan gastrik. mengelakkan gastrik, lagi awak sarapan pagi dekat DS tu untuk apa pagi-pagi tu? Apa lagi? Sekadar untuk awak pun tak tahu saya makan pagi ni sebab saya memang kena makan cikgu. Tak tahu pun apa kebaikan sarapan pagi. Banyak kepentingan sarapan pagi ni. Salah satunya mengelakkan apa? Kalau kita tak sarapan pagi, kita dapat penyakit tak? Penyakit apa yang kita akan dapat kalau kita tak sarapan pagi? Siapa tahu? Penyakit mengantuk. Penyakit? Awak boleh kaitkan dengan apa yang awak belajar dalam sains. Kan bila kita tak minum pagi, perut kita akan lapar, akan keluarkan asid apa? Hydrochloric acid. Hidroklorik, betul ke? Lepas tu perut kita terhakis, usus kita terhakis. Chairman. Ya, betul. Betul lah tu. Jadi, sarapan pagi sangat penting kepada pelajar. Bukan pelajar, semua orang penting kepada sesiapa saja, mak ayah kita, adik-beradik kita, semua manusia, sarapan pagi tu penting. Tapi apa yang selalu kita buat, kita sekalikan sarapan dengan lunch. Dia jadi apa? Bila kita sekalikan sarapan dengan lunch, dia jadi apa istilah tu? Berjimat-cemat. Brunch. Brunch, pernah dengar tak? B-R-U-N-C-H. Tak je. Gabungan antara breakfast dengan lunch. Ya ke tak pernah? Brunch, B-R-U-N-C-H, gabungan breakfast dengan lunch. Okey, kita keluar topik sikit tadi. Okey, seterusnya hari ini kita nak fokuskan tentang kertas 2. Kertas 2 bahagian B iaitu pemahaman. Hari ini cikgu nak fokuskan bahagian petikan umum dan petikan sastra. Cikgu rasa cikgu dah pernah terangkan dekat awak dah benda ni. Cikgu dah siapkan nota, dah bagi dekat awak. Tapi mungkin hari yang dah lupa, hari ni kita cuba belajar balik Okey. Sebelum kita mulakan, apa yang awak faham antara petikan umum dan petikan sastra? Apa beza dia? Petikan umum dan petikan sastra. Apa beza? Apa perbezaan kedua-dua petikan tersebut? Ini contoh. Ini contoh petikan umum. Yang ni contoh petikan sastra. Apa perbezaan kedua-dua petikan ni? Ada siapa-siapa nak bagi pendapat? Tak apa, salah tak apa. Yang penting awak cuba. Kalau tak nak buka mic, awak boleh tulis dekat ruangan komen. Come on. Ada tak? Apa perbezaan petikan umum dan petikan sastra?
Ada orang tak ni? Okey, tak apa. Mudah je. Petikan umum ni, petikan tu selalunya fakta. Contohnya karangan tentang kepentingan bersukan, kepentingan makan makanan berkhasiat. Tetapi kalau petikan sastra macam ni lah yang awak belajar tu, pasal cerpen, sajak, puisi, novel, itu semua sastra. Okey, faham? Faham cikgu. Faham tak? Faham cikgu. Jelas kan? Jelas cikgu, jelas. Okey. Okey. Terusnya, hari ni cikgu nak ajar awak teknik nak menjawab soalan ni. Kita tengok. Yang pertama kita akan tengok pemahaman petikan umum. Cikgu nak minta Ahmad. Ahmad, boleh ke tolong baca dulu bahan satu ni? Baca yang ni je, Mat. Boleh, Ahmad? Kejap, cikgu. Okey. Ahmad dah keluar pula. Kita cuba dengan Dominic lah. Dominic, cuba baca dulu bahan satu ni, yang ni je. Dom. Ada masalah internet ni. Yang ni je bahan satu. Okey. Boleh ke Dom? Dominic. Alamak, semua line tak okey ni. Sakif, boleh Sakif baca dulu bahan satu ni? Hello, test. Okey, Sakif, baca dulu bahan satu Yang ni je. Oh, okey, baik cikgu. Okey, teruskan. Penyakit berjangkit merupakan satu fenomena biososial. Manusia boleh dijangkiti penyakit melalui hubungan manusia sesama manusia atau daripada haiwan kepada manusia. Secara umumnya, jangkitan yang berlaku adalah hasil daripada organisme dan parasitik dan patogenik yang berupaya menyebabkan penyakit. Bagi mencegah penularan penyakit berjangkit ini, langkah paling awal ialah memastikan sumber air yang digunakan ketika mencuci dan memasak air dengan yang bersih. Tangan hendaklah dibasuh dengan menggunakan sabun dan menggunakan air yang bersih. Begitu juga apabila mengendalikan makanan atau minuman. Hendaklah sentiasa mencuci sayur-sayuran dan buah-buahan dengan air yang bersih. Okey, tak habis lagi tu Sakif. Yang bawah tu dipetik dan diubah suai. Dipetik dan diubah suai daripada menangani penyakit berjangkit oleh Zulfikar Muhammad Yusof, Dewan Siswa Bil 9 2018, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, terima kasih Sakif. Okey, seterusnya bahan kedua. Siapa nak sukarela baca? Boleh cikgu minta Zafirul baca. Bahan dua. Boleh cikgu. Okey, teruskan Zaf. Pemupukan masyarakat yang mementingkan kebersihan bermula daripada kebersihan diri sendiri. Amalan membasuh tangan ini misalnya merupakan satu amalan yang dianggap remeh namun memberikan impak yang besar kepada masyarakat. Seandainya tangan tidak dibersihkan dengan cara yang betul, hal ini mengundang pelbagai jenis penyakit seperti selesema,
sakit perut dan ceret-beret akibat daripada kuman dan bakteria yang melekat pada tangan. Selain itu, seseorang itu hendaklah mengelakkan makan sayur-sayuran yang mentah, masak air dengan sempurna dan kupas kulit buah-buahan supaya dapat mengelakkan jangkitan penyakit. Sesungguhnya kebersihan diri bergantung kepada individu itu sendiri. Dipetik dan diubah suai daripada Masyarakat Bersih Negara Sejahtera oleh Zulfikar Muhammad Yusof. Dewan Siswa Bil 6 2018, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, terima kasih Zafirul. Okey, tadi bila soalan petikan umum ni, selalunya dia akan bagi 1 hingga 3 bahan. Tengoklah, selalu soalan tu dia bagi 2 bahan. Selalu ada juga dia bagi sampai 3 bahan. Awak ingat dia bagi bahan ni tujuannya untuk apa? Sebenarnya bahan ni yang dibagi dekat awak, dalam ni dah ada jawapan untuk soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan soalan 4. Semuanya dah ada dalam ni dah. Tinggal awak nak baca dan fahamkan sahaja. Okey, cuba kita tengok soalan pertama. Yang pertama, cara nak jawab, kita baca dulu soalan dia. Berdasarkan bahan 2. Berikan maksud rangkai kata dianggap remeh. Okey, dia cakap bahan 2. Jangan pula awak pergi dekat bahan 1. Pergi tengok bahan 2. Cari rangkai kata dianggap remeh. Okey ni. Baris kedua, peringgan pertama. Amalan membasuh tangan ini misalnya merupakan satu amalan yang dianggap remeh. Jadi, berikan maksud rangkai kata ni. Awak kena tukar dianggap remeh ni kepada 2 perkataan juga. Okey, cikgu bagi masa dekat awak. Cikgu nak tengok dulu. Cuba awak tulis dekat ruangan komen. Kalau dianggap remeh tu, cuba awak tukarkan maksud sinonim dia. Dianggap, tukarkan perkataan lain. Remeh, awak tukarkan perkataan lain. Cuba tulis dekat ruangan komen apa yang awak boleh tukarkan perkataan tersebut. Tak perlu tulis ayat panjang. Cikgu nak awak tulis, okey, dipandang enteng. Lagi? Okey, Ahmad cakap dipandang enteng. Dom cakap dipandang enteng. Sakif dipandang rendah. Ada lagi tak jawapan? Tukar je. Bila dia bagi 2 rangkai kata, awak kena tukar dengan 2 rangkai kata juga. Awak tak boleh bagi ayat yang panjang. Dianggap ni awak tukar perkataan lain. Remeh pun awak tukar perkataan lain. Okay, baru ada 3 orang ni beri dia punya pendapat. Ada yang lain tak? Mana pelajar-pelajar perempuan ni? Pak Mutiara dengan Pak Nilam. Jane, Ariana. Okey, tidak diambil berat. Kadri cakap. Ada lagi? Lama Lawang tak masuk kelas. Baru masuk ni. Selamat pagi Lawang, apa khabar? Okey, kalau kita tengok jawapan kawan-kawan awak ni. Dianggap tu, boleh ke kita tukar dengan dipandang? Dianggap boleh tukar dengan dipandang ke? Ada beza tak? Dianggap dengan dipandang. Sinonim ke tu? Sebenarnya kita nampak dia macam sama, macam sinonim. Tapi sebenarnya tak pun, jauh bezanya. Dianggap tu kita punya anggapan kita, tapi dipandang tu lain. Dipandang tu melalui kacamata kita daripada pemandangan kita. Itu dari pandangan. Tapi kalau dianggap ni selalu pendapat kita. Jadi perkataan yang lebih sesuai untuk kita tukarkan dianggap ni ialah kita boleh tukar dengan dikira ataupun dirasakan. Kita tak boleh kalau kita tulis itu sebagai dipandang, dia tak berapa sesuai lah. Boleh kita pertikaikan kalau awak cakap dipandang. Okey, satu lagi remeh. Remeh ni apa? Betul lah kata awak tadi, enteng. Enteng tu dipandang rendah. Remeh ni kita boleh tukar dengan
tidak penting, dirasakan tidak penting, dirasakan tidak mustahak. Semualah tu. Tidak mustahak. Okey. Jadi, bila awak nak jawab soalan ni, awak kena tulis dalam ayat penuh. Kalau awak tak tulis dalam ayat penuh, awak tak akan dapat 2 markah. Awak hanya akan dapat 1 markah. Sebab apa? Bahasa Melayu kita kena tulis dalam ayat yang dramatis. Okey. Cara nak jawab soalan ni, biasalah macam tingkatan 3 hari tu, ambil balik ayat petikan. Ambil ayat soalan tu, maksud rangkai kata dianggap remeh ialah tidak, maksud rangkai kata dianggap remeh ialah dirasakan tidak penting. Macam tu je. Ataupun maksud rangkai kata dianggap remeh dikira tidak mustahak. Okey, jelas setakat tu soalan 1. Okey, terbaik Kadri. Kalau tak faham terus tanya kita terus bincang apa yang awak tak faham tu. Senang je, yang penting awak kena tukar kedua-dua rangkai kata tu. Kalau awak tak tukar tak boleh. Misal kata awak cakap dianggap tidak penting, salah. Ataupun awak cakap dikira remeh, salah sebab awak tak tukar. Yang penting awak kena tukar dua-dua perkataan ni. 2 rangkai kata ni kena tukar. Bila tukar barulah awak akan dapat 2 markah. Selagi tak tukar awak tak akan dapat 2 markah. Okey, seterusnya bahan soalan 2. Awak merujuk, tengok soalan balik. Cakap merujuk bahan 1 dan bahan 2. Jadi disuruh awak rujuk bahan 1 dan bahan 2. Kalau awak hanya rujuk bahan 2 saja salah lah. Okey, merujuk bahan 1 dan bahan 2. Nyatakan persamaan dan perbezaan cara mencegah penyakit berjangkit. Okey, tengok balik kehendak soalan tu. Kena kenal pasti, gariskan dulu. Dia nak tengok bahan mana? Bahan 1. Dia nak tengok bahan 1 dan bahan 2. Apa yang dia nak? Dia nak cari persamaan, dia nak cari perbezaan. Perbezaan apa? Cara-cara mencegah penyakit berjangkit. Jadi jawapan awak kena ambil daripada dua-dua ni kan. Daripada dua-dua ni kena cari persamaan dia apa. Kena cari apa perbezaan dia. Kena tambah dua-dua. Akan dapat 4 markah. Hanya cari satu je. Cari satu persamaan, cari satu perbezaan. Tak perlu banyak pun. Okey, jelas? Okey, cuba kita cari dulu persamaan kedua-dua bahan ni. Kita cikgu bagi dulu, tunjuk dekat awak cara jawab. Nanti cikgu akan bagi satu latihan, cikgu nak awak cuba buat sendiri . Okey, daripada bahan 1 berdasarkan skema. Skema cakap persamaan bahan 1 dan bahan 2 ialah tangan hendaklah dibasuh. Okey, kita tulis dekat bawah ni. Okey, soalan nombor 2. Cikgu buat dalam point tapi nanti awak tulis dalam ayat yang penuh . Dia cakap persamaan. Persamaan bahan 1 dan bahan 2 ialah tangan hendaklah dibasuh. Tangan hendaklah dibasuh. Jadi cara nak menjawabnya, persamaan cara-cara mencegah penyakit berjangkit dalam bahan 1 dan bahan 2 ialah tangan hendaklah dibasuh. Itu je jawapan dia. Tapi perbezaan, bila perbezaan awak kena tengok apa yang tak sama antara bahan 1 dan bahan 2. Dalam skema dia menyatakan bahawa perbezaan bahan 1 ialah sumber air yang kita gunakan perlulah bersih. Sumber air yang digunakan hendaklah bersih. Jawapan semua dah ada dalam petikan. Cuma awak je kena baca dan fahamkan.
Okey, settle. Okey, ni untuk bahan satu. Kalau perbezaan bahan dua, dia cakap dalam bahan dua, seseorang internet lah. Teruk sekejap ada masalah wifi lah. Okay, minta maaf ada masalah wifi sikit. Dah 2 kali keluar ni. Suara cikgu boleh dengar tak? Boleh cikgu. Okey, sekarang. Perbezaan bahan satu tadi ialah sumber air yang kita gunakan tu mestilah bersih. Dia hanya tekankan pasal penggunaan sumber air yang bersih. Tapi kalau bahan dua, dia lebih menyatakan tentang amalan pemakanan kita. Kita perlu makan sayur, masak air sempurna, kupas kulit buah sebelum kita makan. Jadi itu perbezaan Ini lebih kepada amalan pemakanan kita. Itulah perbezaan dia. Bahan satu ni, dia lebih menceritakan kepada kita buat sesuatu, nak minum air ke, kita nak basuh apa-apa ke, semua pakai air yang bersih. Tapi kalau bahan dua, dia cakap kita kena masak air dengan sempurna. Kita kena kupas kulit. Lepas tu kita kena lebihkan makan sayur-sayuran. Itu perbezaan lah bahan satu dan bahan dua. Walaupun kita nampak kedua-dua bahan ni menceritakan tentang kebersihan, tetapi sebenarnya skop dia berbeza. Yang ni skop dia berbeza, yang ni skop dia pun berbeza. Skop tu maksudnya huraian dia. Fokus dia tu berbeza. Jadi nak jawab soalan ni mudah je. Ambil balik kata kunci soalan tu. Persamaan bahan satu dan bahan dua berkaitan cara-cara mencegah penyakit berjangkit ialah tangan hendaklah dibasuh dengan sempurna. Settle. Selesai yang tu. Lepas tu ambil pula perbezaan. Perbezaan bahan satu dan bahan dua berkaitan cara-cara mencegah penyakit berjangkit ialah dalam bahan satu, sumber air yang digunakan hendaklah bersih. Ada lagi lah panjang ayat dia. Ini cikgu tulis dalam point je. Lepas tu, namun demikian perbezaan pada bahan dua ialah lebih menerangkan tentang amalan pemakanan, iaitu makan makanan, makan sayur-sayuran, mengupas kulit buah sebelum dimakan dan memasak air dengan sempurna. Okey, setakat tu dapat untuk soalan 2. Boleh faham soalan 2 besar markah ni 4 markah. Tapi jawapan semua dah ada dah. Jawapan semua dah ada dalam bahan 1 dan bahan 2. Awak cuma nak kena baca, fahamkan, lepas tu keluarkan jawapan. Okey, bagus. Semua cakap faham, boleh. Kalau tak faham bagi tahu Sama je macam bahasa Melayu PT3 hari tu, tapi ni dia ada banyak bahan dalam soalan tu. Persamaan 2 markah cikgu, ya betul. Persamaan ni selalunya tengoklah bahan tu. Kalau dia persamaan ada 2, awak ambil 2. Kalau dia ada 1, ambil 1 je lah. Okey, seterusnya kita tengok soalan ketiga. Bila soalan ketiga ni, soalan ni kita panggil sebagai soalan kebat. Siapa tahu kebat tu apa? Yang kita dah masukkan dalam karangan. Siapa tahu kebat? Apa maksud kebat? Kebat ni akronim gabungan perkataan. Gabungan huruf awal perkataan. Kemahiran berfikir aras tinggi. Ya, bagus. Siapa jawab tadi tu? Okey, cikgu nak nanti awak masukkan dalam karangan awak. Okey, kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi pemeriksa cakap, wih bagusnya budak-budak ni. Dia tahu kebat tu apa. Kalau kebar, KBAR tu apa? Kemahiran berfikir aras rendah. Tukar macam tu je. Tinggi, T tu tinggi, R tu rendah.
Okey, sekarang awak punya format ni yang baru ni KSSM tu apa? Tahukah KSSM tu apa? Okay, tak apa. Nanti Google. Okay, jom kita nak tengok soalan nombor 3. Boleh nampak cikgu punya slide? Nampak cikgu. Okay, Jin. Tengok Menjaga kebersihan diri amatlah penting. Sorry. Minta maaf, cikgu tukar ni lah. Menjaga kebersihan diri amatlah penting bagi menjamin kesejahteraan hidup seseorang. Pada pendapat anda, apakah faedah yang diperoleh apabila seseorang itu menjaga kebersihan diri? Kita gariskan dulu kehendak soalan. Pada pendapat anda, apakah faedah yang diperoleh apabila seseorang itu menjaga kebersihan diri? Tengok markah 3 markah. Bila 3 markah, berapa isi kita nak bagi? Berapa isi kita nak tulis dalam jawapan kita? Cuba teka sikit. 2 ke 3 isi? Tiga isi ke 2 isi? Okey, Gabriel cakap 2. Ahmad cakap 2. Lagi? Okey, sebenarnya 2 cukup dah. Tapi cikgu galakkan awak tulis 3 dan cikgu nak awak tulis 3 sebenarnya. Cikgu tak nak 2 isi, 3 isi kita tulis 3 isi. Okey, cuba kita fikirkan. Sama-sama kita cuba fikirkan. Kita bagi masa dekat awak untuk berfikir. Awak rasa kan apakah faedah seseorang itu apa faedah bila seseorang menjaga kebersihan diri? Contoh, bila awak bersukan, dah kotor-kotor, dah berpeluh, awak balik rumah, mandi bersih-bersih, pakai shampoo, pakai apa? Awak pakai sabun mandi apa? Pakai Dettol, pakai Lifebuoy kan? Awak rasa apa yang kita akan dapat bila kita jaga kebersihan diri? Rambut kita panjang, kita potong, shampoo pakai minyak wangi. Apa kita dapat bila kita jaga kebersihan? Menonjolkan imej dan potakan yang menarik kan. Okey. Yang pertama, menjaga imej. Imej kita nampak menarik, betul. Seterusnya. Okey, ada tulis Meningkatkan dekat. keyakinan diri. Okey, cikgu tengok ada yang dah tulis jawapan dekat ruangan komen. Hazel cakap Gabriel cakap terhindar daripada penyakit. Betul? Kalau kita jaga kebersihan, apa penyakit yang dapat kita hindari? Apa penyakit yang kita boleh hindari bila kita jaga kebersihan diri? Kalau orang yang dia tak mandi bila macam cakap Penyakit kaki tangan yang mana? Cewek. Penyakit kaki, tangan dan mulut. Itu penyakit tak jaga kebersihan lah. Tapi selalunya itu jangkitan juga tu. Okey, lepas tu ada penyakit yang gatal-gatal dekat tangan kan. Itu semua penyakit bila kita tidak jaga kebersihan. Okey, seterusnya. Jane cakap sihat tubuh badan. Betul, bila kita jaga kebersihan diri, sihat tubuh badan. Samalah tadi macam kita terhindar daripada penyakit. Hazel cakap mengurangkan risiko penyakit berjangkit. Betul. Badan cergas. Macam mana badan kita cergas bila kita menjaga kebersihan diri? Gabriel, macam mana? Boleh terangkan dekat cikgu tak? Macam mana badan kita akan cergas bila kita jaga kebersihan diri? Okey, Gap, nanti cikgu nak dengar awak terangkan macam mana badan cergas ni boleh kesan daripada menjaga kebersihan diri. Okey, Felicia cakap mendisiplinkan diri. Okey, boleh kita terima. Jane cakap disenangi orang di sekeliling. Betul, sebab bila kita jaga kebersihan, bila badan kita berbau wangi, lepas tu kita tak ada penyakit yang datang daripada tidak menjaga kebersihan tadi. Jadi orang suka bergaul dengan kita. Bukan nak cakap kita ni sombong ataupun belagak ke kan. Tapi
macam kita sebagai manusia, memang kita kalau boleh sukakan benda-benda yang wangi kan. Ada ke orang yang memang sengaja pergi duduk dekat tong sampah besar tu? Tak apalah cikgu, saya suka duduk tepi tong sampah sebab saya rasa nyaman, saya rasa saya dapat idea bila duduk tong sampah. Mana ada. Okey, penyakit kulit, skabis. Selalu skabis ni pelajar-pelajar asrama selalu kena ni sebab dia duduk dalam satu kawasan yang sama kan. Arin, meningkatkan produktiviti kehidupan, betul. Salah tulis. Okey, tak apa Gabriel. Itu je lah jawapan awak. Tapi cikgu nak tanya, kalau soalan yang ni perlu ada huraian tak? Perlu ada huraian tak soalan 3 markah ni? Perlu ada huraian tak? Dia minta faedah yang diperoleh apabila seseorang itu menjaga kebersihan diri. Perlu ada huraian tak? Pandai. Dia tak perlu huraian. Hanya awak menyatakan jawapan isi awak tadi, tapi kita nak bagi panjang, kita perlu guna dengan penanda wacana. Selain itu, seterusnya, akhir sekali ataupun di samping itu, bukan itu sahaja. Pakailah penanda wacana tersebut. Barulah ayat awak tu dramatis. Okey, seterusnya soalan yang terakhir, soalan 4. Soalan 4 ni. Soalan 4 ni soalan format baru. Sebelum ni awak tak pernah jumpa lagi. Dalam PT3 pun tak ada. Ini bila awak dah masuk tingkatan 4, baru awak jumpa soalan ni dan baru diperkenalkan tahun ni. Okey, cuba kita tengok soalan dia, baca sama-sama. Penduduk di kawasan kejiranan anda telah terkena demam denggi. Keadaan ini telah menyebabkan penduduk di kawasan kejiranan bimbang akan keselamatan mereka. Sebagai penduduk yang prihatin, cadangkan langkah-langkah untuk memastikan penyakit demam denggi ini tidak berulang kembali. Sebagai penduduk yang prihatin, cadangkan langkah-langkah untuk memastikan penyakit demam denggi ini tidak berulang kembali. Okey, kita dah baca soalan. Jadi, cara yang kedua, kita kena gariskan kehendak soalan. Apa kehendak soalan? Kehendak soalan dia minta cadangkan langkah-langkah untuk memastikan penyakit demam denggi tidak berulang lagi. Okey. Dia minta apa? Dia minta langkah-langkah je sebenarnya. Berapa langkah kita nak bagi ni? Satu langkah cukup ke? Cukup ke satu langkah? Tak, cikgu. Kenapa tak boleh tulis satu langkah? Sebab dia 3 markah. Cuba awak tengok langkah-langkah tu dia buat kata ganda tu. Kalau dia cakap cadangkan langkah, satu langkah je lah. Tapi cadangkan langkah-langkah. Jadi dia minta lebih daripada satu. Jadi kita akan bagi berapa langkah? Cikgu akan bagi, cikgu pun minta sini 3 langkah. Okey, dekat sini keadaan ini telah menyebabkan kita boleh guna apa sini? Apa kata ganti nama diri yang kita boleh gunakan dekat sini? Apa kata ganti nama diri yang kita akan gunakan di sini? Kamu ke, better ke, dia ke, awak ke, kita pakai siapa? Kita. Kita tak boleh, bukan kita. Okey, Gabriel dah. Jane, sebenarnya kita tu dia luas tu. Kita tu saya dan awak, kita. Kalau saya tu lebih sesuai sebab saya tu merujuk kepada diri kita sendiri. Dan jadi kita pakai saya. Okey, jom kita fikirkan. Apakah langkah yang kita boleh buat untuk pastikan penyakit demam denggi ni tak jadi lagi dekat kawasan rumah kita? Apa yang kita perlu buat? Menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey, pertama hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Macam mana kita nak hapuskan? Kenalah huraikan sikit. Soalan ni perlu ada huraian.
tambah sikit huraian. 3 langkah tambah huraian. Macam mana Red? Awak cakap nak hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Macam mana? Apa kena buat? Mewujudkan Ha. kalau betul macam kita gotong royong untuk menghapuskan tempat pembiakan. Okey, betul. Contohnya macam ni. Langkah yang boleh saya lakukan untuk pastikan penyakit demam denggi ini tidak berlaku kembali ialah saya cuba menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes dengan mengadakan gotong royong 2 minggu sekali di kawasan perumahan. Macam tu. Cukup tak tu? Dah ada awak punya jawapan, dah ada awak punya huraian cukup. Dapatlah awak markah penuh. Ini awak tulis isi dia, huraikanlah sikit. Huraikan. Okey, seterusnya. Apa lagi yang kita boleh buat nak pastikan Aedes ni tak berleluasa? Boleh ke pakai Aedes tak berleluasa? Salah Macam mana kita nak menghapuskan pembiakan nyamuk Aedes ni? Apa lagi boleh buat? Apa lagi? Bela ikan. Boleh bela ikan. Tapi kalau okey. Logik juga bela ikan, tapi soalan tu jawapan tu selalunya tak masuk dalam skema lah Gabriel. Tapi betul logik awak cakap kita bela ikan untuk hapuskan nyamuk Aedes tu logik. Tapi selalunya dalam skema jawapan tu tak ada. Okey, Sakif cakap gotong royong. Jin cakap membersihkan kawasan perumahan. Sama juga tadi dengan Harith. Sakif gotong royong. Jin meletakkan ubat nyamuk. Okey, itu pun bolehlah kita terima. Meletakkan ubat nyamuk Aedes di tempat air bertakung. Okey. Lagi. Cikgu nak tengok jawapan lain. Melaporkan kepada pihak berkuasa untuk melakukan semburan kabus. Ya ke semburan kabus? Apa tu yang kalau kita datang ke asrama pun ada dia buat tu yang dia sembuh tu. Kita panggil apa dalam bahasa Inggeris? Fogging. Ya, fogging. Melakukan fogging seminggu sekali. Tapi fogging dalam bahasa Melayu apa? Dia ada dalam bahasa Melayu fogging dalam bahasa Melayu ada. Kita tak boleh tulis fogging. Sebab dia dah ada perkataan tu dalam bahasa Melayu. Perkataan bahasa Inggeris yang dah ada dalam bahasa Melayu, kita tak boleh guna yang bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Melayu, kita panggil dia sebagai pengabusan. Pengabusan. Melakukan pengabusan seminggu sekali susahlah. Siapa nak datang rumah awak seminggu sekali? Kalau panggil dalam sebulan sekali boleh terima lagi. Tapi kalau seminggu sekali dia nak datang, dia pun penat. Banyak rumah dia nak pergi kan. Ataupun sebulan 2 kali. Okey lah. Ini seminggu sekali. Okey, bagus. Tadi kita cakap pengabusan tu, kita panggil lah cakap pergi buat surat ke ataupun kita pergi klinik kesihatan. Kita tanya macam mana dia punya proses nak panggil diorang datang ke rumah untuk buat fogging tu. Okey, bagus. Okey, seterusnya apa lagi? Apa lagi? Macam mana lagi? Okey, bagus Sakif. Melaksanakan kempen anti-denggi. Macam mana nak buat tu? Sakif. Betul dah jawapan awak tu. Tapi huraian awak macam mana Sakif? Sakif mencadangkan, saya mencadangkan agar kempen anti-denggi dilaksanakan di kawasan rukun tetangga kampung saya. Macam mana? Kempen ini boleh dilakukan dengan cara, macam mana Sakif? Kena ada huraian nak menyokong awak punya isi tadi. Macam mana dia nak buat kempen anti-denggi tu? Selalu kempen apa yang orang buat? Kalau macam kempen jangan bully, kempen hentikan bully, kempen datang ke sekolah, apa kempen tu berikan dekat awak? Selalunya awak pergi program kan, kempen apa yang dia bagi dekat awak? Ceramah boleh. Tahu tak risalah? Risalah tahu tak risalah tu apa?
Dalam bahasa Inggeris kita panggil apa risalah? Brochure. Ya, pandai. Selalu kalau kita pergi kempen, pergi program kan dia bagi brochure. Itu salah satu kempen anti denggi. Ceramah boleh. Lepas tu buat bagi risalah boleh. Macam-macam panggil orang luar datang boleh. Semua tu lah kempen. Okey, ada lagi tak? Betul lah ni tadi meletakkan ubat nyamuk tu betul. Bila awak bagi jawapan macam ni, ada huraian, barulah awak dapat 4 markah. Jadi tengok markah ni besar ni. 2 tambah 4 tambah 3 tambah 3. Berapa Sakif? Felicia. 4 tambah 3 tambah 3 tambah 2. Berapa jumlah markah? 4 tambah 3 tambah 3 tambah 2. Berapa? Gabriel. Gabriel 12 lah Gabriel. Okey. 12 markah tu besar markah. Takkan tak boleh dapat 12 markah. Tenang, jawapan semua dah ada. Ini soalan awak berfikir dengan rasional. Okey, ini cikgu tak nak bantu sebab sama je cara nak menjawab macam petikan umum. Sama je. Petikan sastra ni cara awak nak jawab sama sahaja macam petikan umum. Kalau kita tengok pun, kalau kita tengok sepintas lalu berdasarkan bahan 2, berikan maksud sentiasa sepi, tukarkan ni, tukarkan dua-dua ni. Tukarkan dua-dua rangkai kata ni. Sentiasa tu apa, sepi tu apa. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan punca-punca anak berasa kesepian ketika di rumah. Jawapan. Semua tengok bahan 2. Jawapan semua dah ada dalam ni. Tinggal awak nak baca dan fahamkan. Soalan 3. Ini pun soalan kebat. Bila soalan kebat, awak kena ambil, kena fikir berdasarkan aras kemahiran awak. Okey, ibu bapa banyak berkorban untuk kebahagiaan anak-anak. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu menghargai kedua ibu bapa? Kenapa kita perlu hargai ibu bapa kita? Berapa isi? 3 isi. Lepas tu ini pun soalan keempat, soalan situasi. Sama juga macam tadi. Rakan anda menghadapi masalah untuk menjaga ibunya yang sudah tua kerana kesibukan bekerja. Dia bercadang untuk menghantar ibunya ke pusat jagaan orang tua. Anda berasa tindakannya itu adalah tidak wajar. Sebagai rakan yang prihatin, bagaimanakah anda dapat membantu rakan anda mengatasi masalah tersebut? Cuba fikir. Anak dia ni, kawan awak lah. Contoh, Cikgu Zuhaili. Kawan cikgu Abu. Abu ni, dia businessman. Businessman memang kaya lah. Dia businessman kedua paling berjaya di Malaysia. Lepas tu dia sibuk, pendapatan dia seminggu 300,000 seminggu. Lepas tu dia ada seorang ibu. Ibu dia tu tinggal di kampung. Dia tak ada masa nak tengok ibu dia kan. Tapi ibu dia dah uzur, dah tua, sakit ibu dia. Jadi dia cakap, saya tak boleh nak jaga ibu saya tak boleh sentiasa melawat dia sebab saya sibuk. Saya ada kerja saya ada klien, saya ada syarikat saya kan. Jadi awak ni, saya sebagai Cikgu Zuhaili, apa yang Cikgu Zuhaili perlu buat untuk bantu kawan cikgu tu supaya dia tak hantar mak dia pergi rumah orang tua-tua? Apa yang cikgu boleh buat untuk pastikan ataupun atasi masalah yang dihadapi oleh kawan cikgu tadi? Cuba awak fikir, bayangkan macam tu. Boleh? Boleh cikgu. Cikgu ambil syarikat dia cikgu. Pasal dia tak bekerja. Dia pergi rumah kampung. Cuba fikir awak bagi nasihat ke ataupun cadangkan dia supaya mak dia duduk sekali dengan dia ke. Itu awak punya. Macam mana awak, dia bagi satu situasi, dia bagi satu masalah, dia nak awak cuba selesaikan. Dia cakap, kita cubalah pelajar-pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang baru ni, kita cuba tengok. Diorang ni boleh cuba tak selesaikan masalah. Itu soalan nombor 4 ni. Dia nak tengok kebolehan awak menyelesaikan situasi ataupun masalah yang diberikan. Ini situasi ni. Kadang-kadang nanti awak cakap,
saya akan menasihatkan dia dengan cara hantar sahaja mak dia ke rumah orang tua-tua supaya dia boleh fokus kepada kerjanya. Memang tak betul lah. Awak lebih menggalakkan anak dia buat salah. Lagi menggalakkan maknya ditinggal, mak dia tak dijaga oleh anak. Memang salah lah. Dia nak tengok awak boleh selesaikan dengan cara yang betul, relevan, logik dan ada peri kemanusiaan. Kalau semua orang boleh bagi pendapat dia, tapi dia nak tengok pendapat yang logik, yang sebagai seorang manusia, dia nak tengok macam tu. Okey. Okey kelas. Boleh saya. Tu je. Jadi latihan untuk hari ni, cikgu nak minta awak buat. Ini kita dah buat dah tadi, cikgu dah ajar dah. Ini latihan 1 dan ini latihan 2. Awak boleh tulis dalam buku latihan, kertas kajang ataupun awak type. Soalan interview. Soalan nombor 4 ni selalunya 4 markah. Selalu soalan bawah ni je 4 markah. Cikgu minta maaf. Soalan ni 3 markah. Kenapa tak tulis markah? Tapi selalunya dia 2, 4, 3. Kadang-kadang dia 4 juga kat sini. Dia tengok soalan tu. Tapi untuk soalan 1, 2, 3 dan 4 ni selalu totalnya dekat sini, jumlahnya semua ni 12 markah. Cikgu rasa sini 4 markah ni. Okey. Setakat tu faham? Awak nak tulis boleh, awak nak type boleh. Yang penting awak buat. Hantar dekat cikgu selewat-lewatnya. Hari ni, sekarang baru pukul 11.20 kan. Hari ni baru 11.20. Kelas kita sampai 12.30. Kalau boleh dan cikgu tahu awak boleh buat, cikgu minta awak hantar dekat cikgu sebelum pukul 2 petang lah. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Cikgu tak nak bagi lama-lama. Kalau bagi Bisa, lama-lama, kejap lagi awak cakap, lama lagi kerja cikgu Zuhairi ni, minggu depan lah. Tak boleh. Cikgu bagi hari ni selewat-lewatnya pukul 2 petang. Kalau siapa yang ada masalah tu boleh lewat, tapi kena bagi tahu cikgu kenapa dia hantar lewat. Okey. Hantar personal ke cikgu? Okey. Cikgu nak awak hantar dalam grup kelas sebab senanglah cikgu nak pantau satu persatu. Kalau awak hantar dalam grup, okey, cikgu dah dapat tick dah siapa yang hantar. Kalau hantar personal, takut cikgu terlepas pandang. Nanti awak tak ada markah nanti. Kan nanti cikgu blue tick je awak marah. Jadi hantar dalam grup, boleh? Boleh. Dah yang grup kelas. Okey. Hantar dalam grup kelas, jangan hantar grup BM tingkatan 4 yang full tu. Kelas lain. Kelas kita ke kelas kita. 4 mutiara hantar 4 mutiara, 4 nilam hantar 4 nilam. Okey. Ya, okey. Okey, terbaik. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak sebelum kita habiskan kelas? Okey. Kejap Kalau tak ada apa-apa lagi soalan, ada soalan ke tu? Okey, salin. Okey, hantar personal. Soalan petikan. Okey, bahan 1, bahan 2 awak tidak perlu salin. Cuma cikgu minta awak tulis praktis 1, lepas tu tulis soalan. Itu je. Tulis tajuk praktis 1, lepas tu soalan 1 berdasarkan bahan 2, salin soalan, buat jawapan. Lepas tu salin soalan 2, salin soalan, jawapan. Soalan, jawapan. Macam tu je. Untuk petikan sastra ni awak tulis praktis 2. Okey? Baik cikgu, boleh cikgu. Okey, bagus, semangat. Macam tu lah. Okey. Itu saja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua, 4 mutiara dan 4 nilam.
sentiasa jaga kesihatan, patuhi SOP. Assalamualaikum. Terima Terima kasih. kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Last baru banyak suara. Sama-sama, catering.